Cuma kadang-kadang lelaki terpaksa menipu. Korang gemar tanya soalan yang susah. Abang betul ke saya dah gemuk? Macam mana nak jawab soalan tu? Dia cakap, kau memang dah gemuk? Kau tanya lagi. Bila suami cakap, gemuk pun abang sayang, mana betul lah gemuk? Tengok salah. Kau jangan jawab macam tu. Rahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara. Bahagia lagi dikasihi Tuan Superintendent Tuan Razlam selaku timbalan OCPD saya risau nyebut nama pangkat ni, merayau orang kan. Tuan Sabri tadi saya dah lupa dah. Tapi tuan-tuan lah ketua-ketua jabatan, ketua-ketua balai, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Yang ni kalau macam ni per cap lah kan. Kalau memang baju tak bertukar pada dulu kan. Per cap hari tu saya ceramah dekat IPD Ampang. Kat Bukit Aman pun saya tegur tukar lah baju per cap ni. Satu lagi Puspanita, itulah baju daripada dulu. Kan? Tahu dah daripada jauh dah tahu per cap. Kan? Tak apalah, identiti kan. Jadi alhamdulillah kan, Allah izinkan kita pagi ni bersama-sama. Saya pun sebenarnya dalam ketidakpastian tu semalam. Sebab saya pada hari Sabtu saya landing daripada Tanah Suci. Landing hari Sabtu, rezeki Allah bagi, semua orang pakai tracker, saya pakai Golamping. Saya tak pakai tracker sebab saya kuarantin di hotel, tak balik rumah tu. Kuarantin kat hotel. Hari yang last day semalam, kemudian dapat tahu result masa swab test dekat KLIA negatif. Kalau positif lanjut 2 hari, hari ni batal. Kan, tapi alhamdulillah negatif. Habis ya kuarantin, balik ambil baju, tarawih datang. Malam tadi dah sampai dah kat area-area sini. Sebab nak ceramah punya pasal. Kan? Rezeki. Tu sebab saya kata, semua ni bukan sebab kita handal, tak, sebab perancangan Allah. Macam tu jugalah bila kita membicarakan topik polis antara perjuangan dan pengorbanan. Kenapa? Sebab polis ni bukannya kita hebat, tapi polis ni sebab Allah pilih kita. Allah pilih kita. Kadang-kadang ada orang dia sampai malah nak mengaku dia polis. Kadang-kadang orang tu malah nak mengaku dia cikgu. Ada orang tu dia dah kerja kerajaan dulu, nak sangat kerja kerajaan, dah dapat kerja kerajaan tak nak mengaku pula. Pembantu takbir. Kan? Apa ayat dah? Ada hujung tu, hujung ni. Pembantu takbir je. Cikgu je. Polis je. Polis pangkat biasa-biasa je. Apa sebab? Sebab dia dah mula rasa malu dengan kerjaya dia. Kesian tengok orang yang dah dapat satu jawatan, dah dapat satu amanah, Allah pilih. Bukan sebab kita interview kita berjaya, itu hanya sedikit je sebabnya. Tapi sebab yang paling besar, Allah izinkan. Itu sebab paling besar. Sebab saya kena bawa konsep kita berfikir tu dalam menghargai kerja kita, menghargai tugas kita. Jangan malu sebab Nabi pesan, Allah dah bagi tahu. Kalau kita ikut apa Allah bagi tahu, apa yang Nabi pesan, sepatutnya kita rasa alhamdulillah.
Khalid Al-Walid, panglima angkatan tentera perang dulu kan. Bila sampai Saidina Abu Bakar kata, okey, Khalid Al-Walid cukup bagi orang ni pula jadi panglima. Kau rehat, kau jadi tentera biasa. Menangis keluar air mata ni, menangis gembira sebab tak pegang jawatan lagi. Sebab dia rasa bebas daripada amanah yang berat tu. Dia menangis, dia takut kalau dia kurang apa-apa, silap apa-apa, dia takut sebagai seorang ketua. Jadi kita jangan fikir kita kerja ni, pangkat kita ni biasa-biasa ni, maka kita tak penting. Sebenarnya penting. Semua kerja adalah amanah, dan Nabi sebut la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahda lahu. Tidak beriman orang yang tidak menjaga amanahnya, dan tidak beragama orang yang tidak melaksanakan janjinya. Orang yang ada jawatan ni semua akan kena tanya. Setinggi-tinggi jawatan sampailah ke serendah-rendah jawatan, semua kena tanya. Ketua lorong pun kena tanya. Pengurusi KRT kena tanya. Termasuklah presiden dalam keluarga. Ketua keluarga kena tanya. Dia punya gagah jadi timbalan ketua polis. Nyam. Contoh, jalan contoh kan. Contoh kan. Oh, dia. Tapi sampai di akhirat semua kena tanya. Penceramah bukan main tu. Jawatan ketua keluarga tetap kena tanya. Semua kena tanya. Itu sebabnya disebutkan polis perjuangan dan pengorbanan. Sebab apa? Sebab bukan senang. Kalau tanyalah kita punya OCPD, tanya timbalan OCPD kita, cuba tanya. Semua kojo-kojo yang polis semua dia dah rasa. Kau nak marah, kau nak apa, semua dah ada rasa. Semua dah rasa. Nak menunjukkan kerja bukan senang. Macam hari ni kan. Bukan senang nak menganjurkan ceramah. Booking pun ceramah berapa lama? Oh tak, dia pakai kabel, dia capek sikit. Contoh. Kan? Bukan senang nak menganjurkan program ni. Susah. Kan? Dah ada dah. Bukan senang. Kan? Nak anjurkannya, dah fikir dah. Nak buat jamuan apa lepas ni, semua dah fikir. Walaupun dia tak sempat tanya penceramah suka makan apa. Kan? Ada kemungkinan lah dia ikut selera timbalan ketua polis. Kan? Tak adalah, tak kisah tu dah. Tapi makna nak tunjukkan apa? Susah. Semua ada cabaran, tetapi bukan makna kita tidak boleh tempuhi, sebab Allah Taala dah bagi tahu la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tak akan timpakan sesuatu melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Tapi apa maksud perjuangan? Perjuangan ni maknanya kita usaha, jihad, kita melawan sesuatu benda yang tak elok. Tu sebabnya kalau kita nak cari rezeki, dalam Islam ni carilah rezeki yang halal, bersih lagi lurus. Macam mana pula tu? Halal, bersih, lurus. Halah, kita kan kerja government. Kita kerja kerajaan kot. Confirm lah halal, bukan mencuri. Ayat dia. Kan? Pagi masuk pejabat tak terus buat kerja yang bukan uniform lah, yang bukan seragam ni. Terus membincangkan episod drama malam tadi. Suamiku seorang pendosa. Dah habis belum drama tu? Belum lagi? Belum. Okay. Dah ke belum? Belum habis lagi? Masih lagi Ui, gali betul aku tengok. Kan? Macam tu lah. Bincang punya bincang. Lepas tu, weh, hari ni nak minum kat mana? Minum dekat restoran Deja. Tahu tak restoran Deja? Kan tapi simpang traffic light tu. Sebab saya minum situ tadi. Sebab situ tak ramai umat lah. Kan pergi tempat ramai kan. Itu saya pergi Makkah Madinah, saya ingat kan orang ramai orang Malaysia.
Jap gambar pening kepala aku. Kan? Lepas tu dah habis minum, sampai dekat pejabat, jumpa lah orang kampung. Lah kau kerja kat IP di Taipei nak ke? Kau ni jumpa orang kampung. Jomlah minum, aku lepas minum. Ngada lah kau minum lagi. 12.30 dah keluar. Kenapa? Jemput anak. Tak ada pula, lelaki tak boleh jemput pula, keluar pula jemput anak. Pukul 2 tak balik lagi, 2.30 baru balik. Teruklah jam, orang tanya pun tidak. Entah mana datang jam kat Taipei ni pun aku pun tak faham. Adalah time tu jam tu lah. Lepas tu masuk pejabat 2.30 kan. Lepas tu, okay, petang ni nak minum kat mana? Tapi jangan minum kat luar, nanti banyak habis masa. Ayat dia. Kita bungkus je. Bungkus, borak-borak, apa semua. Sampai kat pejabat, dah pukul 3.45. Baru buat kerja kejap, tengok jam. Weh, dah pukul 4. Sekarang ni kerja tak rasa kan, tiba-tiba dah pukul 4. Dan lepas tu kita tanya, rezeki kita halal ke tidak? Tu ceritanya. Datang kerja mengumpat, memburukkan orang tak habis-habis. Kau tahu tak? Kita punya pengawal besar. Dia kalau dia berbisik tu teruk tahap kerahsiaan dia. Aku pun tak faham. Berbisik tapi dengar. Baik kau tak payah bisik. Bila dia dah start cerita macam tu, apa benda yang kita patut buat, kita tak buat. Kita yalah golak-golak juga, kan? Tapi itulah hakikat dia. Macam mana ni? Ramai orang yang gembira, alhamdulillah pagi ni ada ceramah. Maknanya tak payah kerja. Kan? Dan ada yang cemburu, ada yang rasa tension aku. Kenapa pula? Dia sedap duduk kat dinding, kita duduk tengah. Ni contoh lah. Contoh, tak payah beralih ni contoh. Jangan beralih ni contoh. Kan? Dia dah macam ni, tak jumpa dinding mana nak sandar kan. Dia tengok kawan tu macam ni, alah untunglah kau tu kan. Tak, benda dah booking kan. Dah kerah menyesal pula aku duduk kat dinding ni kan. Tak ada, ni contoh. Sebenarnya dalam dunia ni memang penuh dengan perjuangan. Dan bila sebut tentang perjuangan yang kita nak cerita ni, perjuangan kita dalam mencari rezeki yang halal. Halal, bersih, lurus saya kata tadi. Apa maksud halal? Halal maksudnya, ingat betul. Halal maksudnya tidak mengandungi kederhakaan kepada Allah. Pertama. Itu halal. Rezeki tu tidak mengandungi kederhakaan kepada Allah. Makna benda tu benda yang baik. Bukannya duit tipu, bukan duit kopi, bukan duit belakang, bukan duit tepi, bukan duit atas, bukan duit bawah. Duit bawah meja, duit tepi, duit kayangan. Tiba-tiba ada orang tanya saya semalam tuan. Dia kontraktor. Sebab semalam saya ceramah juga semalam. Walaupun saya dalam kuarantin lagi, hari last day, saya ceramah online semalam. Bank Islam dengan Syarikat Air Selangor. Tajuk dia integriti. Kalau kontraktor tu, dia bagi orang ni, dia bagi hadiah, dia bagi duit, dia bagi ini, dia belanja orang, dia apa semua. Kemudian dia dapat duit. Hasil tu, duit tu haram ke halal? Lu fikirlah sendiri kata. Boleh tak kalau kita bayar zakat, maka kita cuci duit tu? Tak. Kau kena bagi semua ke orang. Saya kata. Dan kau kena declare, ni duit tak baik. Tu. Sebab kita ambil hak orang, kita tak ikut prosedur. Memanglah dia prosedurkan benda tu, tapi orang lain tak tahu kita dah belanja orang tu makan. Orang lain tak tahu kita dah bagi dah tiket kapal terbang dekat orang tu, bagi bayarkan orang tu main golf, berapa flight main. Itu dia kata tak dapat dah. Macam ada orang dapat duit curi, duit haram. Kan? Ada orang dapat duit commission entah apa-apa kan. Kalau dia nak bersihkan duit, bukan bersih lah, dia nak buang duit tu, dia jumpa imam. Imam, saya nak beritahu imam, ni duit curi imam. Tapi saya tak tahu lah, kalau saya pergi bagi kat balai polis kan langsung kena tangkap tu. Ni saya bagi kat imam. Jadi bila kena beritahu imam, sebab imam akan guna duit tu bukan untuk tempat solat. Dia takkan gunakan duit tu untuk tujuan-tujuan untuk bayar penceramah.
Dia akan gunakan untuk repair tandas. Mungkin gunakan untuk turap jalan, parking dekat masjid. Dia akan guna untuk tujuan yang selain daripada tujuan ibadah. Itu ya. Jadi kena faham. Halal tidak mengandungi kederhakaan pada Allah. Allah derhaka. Allah anggap kita menerhaka pada Allah kalau kita ambil duit yang bukan sepatutnya. Kedua, bersih maksudnya tidak menyebabkan kita lupa kepada Allah. Dan lurus menyebabkan kita ni akan mematuhi segala peraturan dan undang-undang syariat Islam. Makna kata tiga tu, saya tanya terang, saya nak tanya. Tiga-tiga saya sebut ni susah ke tidak? Susah ke tidak? Cakap. Mengaku je, susah tak? Susah tak? Tak, susah ke tidak? Susah kan? Susah kan? Maka dengan itulah kita cerita ini perjuangan. Dalam sebuntil, dalam seguni beras tentu ada antahnya. Saya selalu cakap. Itu sebab saya cukup respect dengan polis, saya kata. Minta maaf, ni bukan nak bodek apa, tak ada. Saya ni jenis cakap terang, saya balun tahu. Tuan-tuan tahu saya macam mana kan? Saya cakap ya. Orang mengamuk, kenapa ni PKP? Kenapa susahkan rakyat? Kenapa ni? Kau tahu tak polis tu ingat suka-suka kau jaga Roblox tu? Saya kadang lalu kesian tengok yang panih-panih, yang jenis yang dapat bawah flyover tu, untunglah. Yang tengah panih tu, payung tu kejap ni, dah lah payung saiz payung pasar tani. Kan? Aku pun lalu tengok berapa orang semua. Tiga orang Ustaz, 3 orang ya. Okay. Saya pun pergi beli barang, kan masa tu seorang yang boleh keluar. Pergi pasar raya, aku pun belilah buku nasi ayam tu 3. Sampai kat situ pusing balik, nak bagi dah 5 pula. Mana pula datang kan, butuh kasih Ustaz. Kau kongsi lah. Aku pun silap, patut boleh lebih. Boleh ngam-ngam pula kan. Tak betul. Kita membayangkan frontliner macam mana. Orang kita ni tu perangai bagi betis nak satu badan, bukan pohon lagi lah. Banyak cakap polis tangkap salah, polis biar salah. Poning ke mana? Tu yang kemam tu kemam. Telan tak boleh, luah tak boleh kemam. Tuan-tuan jangan cakap dia CPD, dia Timbalan, mana dia tahu. Kau duduk tempat dia tengok. Tu dia duduk macam dia dengar ceramah, kepala tengah fikir benda lain tu. Iya, ni sambutan hari polis ni. Oh, poning ke mana, macam-macam nak buat, itu nak buat, ini nak buat, betul. Dulu jadi pengarah, saya pernah jadi pengarah undang-undang kot, aku tahu macam mana. Poning ke mana? Jaga pihak kuasa dah poning, ni pula jaga polis. Poning semua tak boleh, itu tak boleh. Ya. Dulu cakap kan. Dulu cakap, bila susahlah ni sekolah ni buat PDPR ni susah. Bila nak buka sekolah? Bila buka sekolah? Kes tinggi, kenapa buka sekolah? Ni kau nak apa ni sebenarnya, saya cakap. Tak poning ke kepala? Ni kes ni, bila dah janganlah tak benarkan kami ni kami nak gentah negeri, berguling-guling kat sempadan masuk Perak Selangor tu. Berguling melinting-linting nak balik kampung ni. Boleh gentah negeri, takkan kerajaan tak buat apa-apa, kes tinggi sekarang ni. Kau nak apa kau cakap? Ya. Boleh masuk plan pemulihan negara fasa 4. Ni konon nak balik kampung, dah semua pergi Langkawi. Dah semua mak ayah kat Langkawi. Faham tak? Habis mak ayah semua kat Langkawi. Tak pasal-pasal mahal ikan siakap. Tak ada lah. Tapi itulah dia. Kan? Itu sebabnya bukan senang. Kerja kita ni nak pula orang gemar bercakap. Tu belum cerita lagi. Ada orang tertentu dia dapat tangkap pihak polis, dia besar-besarkan cerita. Oh ni anggota polis apa semua. Kebetulan masa tu saya camah ke Bukit Aman. Tengok Ustaz. Bukan main dia, dah. Nak menyatukan polis, betul. Sebab kita ni melihat diri kita sekarang, kita gemar menilai manusia lain.
Nak pula orang Malaysia ni lah, perangai dia ada satu perangai, generalization dalam bahasa orang Perak sebut. Generalization, maksudnya pukul rata. Seorang kena tangkap, semua macam tu. Seorang pegawai JPJ kena tangkap, memang orang JPJ semua macam tu. Nampak ayat dia. Seorang anggota polis kena tangkap, semua polis macam tu. Saya kalau mikir-mikir, saya ingat lagi waktu saya buat operasi dengan polis dulu. Wallahuakbar. Saya dah balik, saya pukul 2-3 pagi tu dah ngantuk balik, polis tu tak balik lagi tu nak settlekan saksi-saksi yang kena tangkap, yang kena apa semua tu. Tulis statement ni apa semua-semua. Tu belum cerita lagi yang narkotik tu, yang meninjau 7 hari duduk kat somak tu, nak ninjau. 7 hari duduk kat somak, bayangkan umur 40 tahun baru kena tungau, cuba bayangkan. Yang tak faham tungau, tanyalah kawan-kawan. Laki tahu tak tungau? Masa main spider kat somak-somak tu kan, kena masa kecil tu. Tungau tu tungau. Tak faham. Tungau yang kena kat depan senapang tu lah. Yang bongkak tu, nak buang tu pakai apa? Oh, tahu. Sial. Ya. Macam tu lah. Bayangkan, punya bukan senang kerja polis ni. Saya fikir dia mengintip, dia mengintai apa semua. Sekali bila masuk mahkamah, kawan tu dah 2 minggu tak tidur je. Lawyer tu tanya satu soalan. Soalan saya kepada ni, cuba nyatakan warna pada paket tu. Dah contoh ada kanan saksi, dia dah 2 minggu tak tidur ni. Biru-biru. Dia pun tunjuk, ni ke? Ni merah ni. Masalahnya standard pembuktian dalam mahkamah beyond reasonable doubt, melampaui keraguan munasabah. Sikit keraguan dia besarkan benda tu, buang kes. Bayangkanlah polis tadi pun tak habis lagi mengintai tu. Nak kau nak mengondap balik. Tu belum cerita lagi ada bisikan-bisikan yang mengelirukan. Tuan Azlam, tolong settlekan kes ni. Poning ke belum? Aduh, katakan, kenapalah aku jadi polis ni? Tu soalan kan? Tu perjuangan. Jadi macam mana? Biar kita tak popular, tapi yang penting kita boleh bekerja. Kita kerja tak lama. Lama kau kerja? Lama kau kerja? Berapa ramai kat sini yang dah nak pencen? Ingat kan? Dalam berapa tahun, tak sampai 5 tahun nak pencen. Jangan tangan. Tak ada no? Tak jadi pencen dah. Tak, kadang-kadang macam diam tak diam. Aku dah 20 tahun. Aku dah 30 tahun kerja. Betul tak? Kejap ya. Macam baru semalam ni masuk kerja. Ini ujian dia. Yang penting perjuangan kita ni, kita ambil apa yang Nabi ajar kita. Apa Nabi sebut? Nabi sebut Allah sangat suka hambanya kalau berbuat sesuatu, dia akan berbuat sesuatu itu dengan baik, teliti dan sempurna. Baik, teliti dan sempurna. Maknanya tak ada asbul. Tahu tak asbul? Asal boleh. Janji siap. Tak, dia akan buat sungguh-sungguh. Buat report macam mana, apa macam mana. Dia tarik kan orang ni kan, buat kerja dengan orang ni macam ada prosedur dia, borang dia apa semua siap, komplit. Tak ada buat separuh jalan, tak ada. Kadang-kadang kes aksiden lagi lah, tanyalah, ada poning je kepala, bergaduh lagi kat balai, poning kepala polis tu. Saya tengok baru ni dalam orang share dekat dalam media sosial yang pasal nak tarik kereta tu. Polis takkan tahu buat apa-apa ni, biar ni. Polis ni semua ada dia punya bidang kuasa dia. Polis nak kawal, kawan tu dah ada RO. Okey, nak tarik, kau tarik lah. Polis hanya kawal supaya tak berlaku masalah. Kau nak tarik, kau tarik cepet sampai selesai. Lepas tu orang yang komen bawah tu yang sedap tu, polis macam tak function dia. Kau bangang tak tahu function, kau nak sound function. Kau tak tahu prosedur, kau nak sound. Jangan. Saya ni seorang pengamal undang-undang, saya tahu semua ada step, bukan main suka-suka. Kan? Macam-macam tuan-tuan, orang Malaysia ni dia semua pandai. Nak pula netizen. Ya.
Netizen ni, kalau ingatlah zaman Saidina Abu Bakar dulu, Saidina Abu Bakar Siddiq, dia pernah ambil batu masuk dalam mulut dia. Kenapa? Sebab dia takut cakap benda-benda yang tak elok. Lebih baik aku diam. Jadi bila masuk batu tu dia tak bercakap lah. Hari ni tak payah masuk batu dah, pegang handphone, senyap lah. Itu tadi kutuk macam-macam. Dekat dalam surau ni bangang yang muka macam. Tapi dekat dalam media sosial dia membalun semua orang. Oh mak. Tuan-tuan paling senang macam ni lah tuan-tuan. Tuan-tuan letak lah muka, tak payah letak muka siapa lah. Tuan-tuan letak muka Perdana Menteri. Letak tak payah tulis apa-apa. Letak muka Menteri Besar ke. Letak muka exco, letak je. Post. Tak payah tulis apa-apa. Tuan-tuan tengoklah dia punya maki bawah tu. La ilaha illallah. Soalan dia kan, soalan nak tanya kan. Nabi ajar tak macam tu? Nabi tak ajar. Lagi satu orang perempuan. I ni mulut je jahat, hati baik, okey? Banyaklah kau. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Tak ada mana ada mulut jahat, hati baik. Abang, pergi mana? Amal lepak dengan janda. No, dia cakap macam tu. Mulut dia jahat. Hati lelaki sakit tak? Sakit tak tanya? Habis mana baik? Iya. Suami ambil balik mulut. Suami, saya bayangkan saya syamah hari tu tajuk je beras kita beli. Sabarlah aku. Boreh kita beli tu kan. Orang perempuan, jangan gamana mencurigai suami. Suami adalah, untuk makluman ya, lelaki adalah makhluk paling jujur dalam dunia. Tengok. Dia punya respon, tengok. Dia punya menopuk kecewa, nampak tak? Cuma kadang-kadang lelaki terpaksa menipu. Korang gamar tanya soalan yang susah. Abang betul ke saya dah gemuk? Macam mana nak jawab soalan tu? Dia cakap, kau memang dah gemuk? Kau tanya lagi. Bila suami cakap, gemuk pun abang sayang, mana betul lah gemuk? Tengok salah. Kau jangan jawab macam tu. Salah. Abang betul ke saya dah gemuk? Ni bukan gemuk, tu kurang kurus. Sama lah tu. Salah juga. Abang betul ke saya dah gemuk? Orang buta je cakap you gemuk. Ni kurus ni. Kau marin, dulu seorang boleh betul tudung, seorang boleh sikat rambut. Satu cermin. Kalau sekarang suami dah tak nampak cermin, kau fikirlah sendiri. Kau dah pon laki dah cina mana nak arah ni. Takkan tak faham lagi. Tapi macam saya kata tadi, kadang-kadang eloklah perempuan itu berisi gemuk. Sebab lelaki suka perempuan yang macam itu sekarang ini. Kerana bila peluk tu padu. Betul tak? Ini yang jaga-jaga badan ni peluk tak rasa apa. Peluk kau dengan tiang sama je. Iya, jangan selalu pandang benda tu negatif, positif. Kan? Balik pada cerita tadi. Maknanya perjuangan. Tapi Nabi ajar kita apa? Nabi ajar satu perkara tuan Nabi ajar satu perkara. Nabi kata, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Maksudnya apa? Tak pernah cukup. Kau ambil, kau nak lagi, nak lagi. Tak cukup, percaya. Nak pula duit yang tak elok. Mana pernah cukup? Mana ada orang main 2 ekor dah kono sekali cukup? Kita cukuplah, kita bersyukur dengan apa yang ada. Ada. Tikam lagi. Kadang-kadang nombor anggota pun boleh jadi tu. Dia berbual lah, nak kau berapa dah? 3 kau, pek kau, belum ada rezeki lagi kau, 2, 3, 4, 0, 2. Jadi, tanya anak, jadi.
Kono pula tu. Dah kono yang paling kurang hajar tu, dia belanja satu balai. Hari ni rezeki, saya belanja birthday saya, habis semua makan duit haram. Jangan. Jangan. Biar dia orang nak cakap lah, tapi kita kenal lagi kita. InsyaAllah berkat hidup kita. Jangan ajar anak keturunan kita tentang kaya, tapi ajar mereka tentang bahagia. Kerana sesungguhnya satu hari nanti bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Nanti orang nampak, oh ayah aku dulu polis, walaupun dia pangkat biasa, dia memang tanya-tanya, oh ayah kau bagus, ayah kau dulu buat report memang teliti, ayah kau buat kerja tak pernah berkira, aku cukup suka kerja dengan ayah kau dulu. Dia tak sebut pun pangkat ayah dia apa, walaupun pangkat biasa. Nampak tak? Yang tu yang kita nak. Bekerja sebagai satu ibadah. Tu sebab saya kata tadi, Nabi kata anak-anak Adam kalau beri 2 lembah emas, banyak dah tu, dia akan tetap minta lembah yang ketiga, tak pernah cukup. Tapi Nabi juga ajar, Nabi kata manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Maksud cukup apa? Syukur. Alhamdulillah. Duduk mana? Tu kat kuartus polis tu. Duduk dekat di situ juga. Dia tak nak sebut kuartus polis. Syukur, alhamdulillah, tempat yang halal dengan rezeki yang halal. Kenapa nak malu? Kan? Bukannya tak tolak. Tolak ITP kan, imbuhan tetap perumahan, tolak. Bila kita dapat rumah bantuan kerajaan ni, tak apa, jangan malu. Duduk situ je. Biarlah rumah kita bukan rumah banglo, rumah kita rumah quarters. Time tak ada orang, sunyinya sama. Malahan duduk quarters tak sunyi pun. Assalamualaikum, salam. Rumah sebelah punya. Ingat mah kita meriah agak. Kan? Meriah. Itu sebabnya belajar bersyukur dengan apa yang kita ada. Saya nak beritahu, kita ni kadang-kadang kita lupa bahawa ibadah ni, itu sebabnya perjuangan ni bukan senang. Nak pula kerja kita melibatkan amanah yang cukup tinggi. Saya selalu cakap, kerja swasta dengan kerja kerajaan ni taklah berat sangat. Tak berat sangat sebenarnya, tapi tanggungjawab dia besar. Kerja swasta nampak macam banyak, tapi dia buat benda yang sama je. Dan nampak macam banyak, tapi tanggungjawab dia kalau apa, dia tidaklah melibatkan keluar viral muka depan apa semua. Macam kita, silap sikit dekat balai, viral. Hari ni zaman ni viral, sikit-sikit viral. Maka pentingnya kita perbetulkan. Macam kita beli handphone kan, benda pertama kita akan usik dekat situ adalah setting. Volume kuat mana, wallpaper nak letak gambar apa, ringtone, boleh assign ringtone. Kalau ketua polis telefon macam mana bunyi, di mana ketua polis telefon macam mana bunyi, isteri telefon bunyi rimau, bini aku telefon, diam. Hello. Semua kita akan setting. Saya nak tanya, brightness pun kita setting itu. Saya nak tanya satu soalan, adakah setting ni kita usik hari-hari? Soalan saya, setting ni usik hari-hari ke? Tak. Tapi kalau lepas 3-4 bulan, tiba-tiba telefon tu gelap je, apa kita buat? Kita akan perbetulkan setting ni balik, betul tak? Macam tu juga dengan hidup kita. Setting tu apa? Setting tu adalah niat kita bekerja. Niat kita bekerja, insya-Allah perjuangan tu senang. Kalau niat bekerja, aku nak jadi kaya, percaya cakap saya takkan jadi kaya dengan jadi polis. Tapi kita boleh jadi cukup dengan jadi polis. Bila jadi cukup dengan jadi polis, Nabi kata, itulah manusia yang paling kaya sekali. Bila tanya dia, kau macam mana? Alhamdulillah dah nak pencen dah. Kau pangkat apa sekarang? Biasa je. Oh, pangkat ni. Oh, yalah. Tapi macam mana? Alhamdulillah aku nak kerja. Tahun depan nak pencen. Anak pun dah semua dah lepas. Anak aku pun 2-3 orang semua dah kahwin. Alhamdulillah. Aku relax tinggal nak menikmati hidup masa tua aku dengan orang rumah aku je. Itulah manusia paling kaya sekali.
Rumah besar, kereta besar, macam ni. Apa hal? Aduh, mana nak cari duit bulan ni? Ada orang tu, dia boleh cakap, pening bala. Apa pasal bang? Duit dalam bank tinggal 10 juta. Kau tak rasa nak bunuh dia, kau cakap. Rupanya dia dah biasa dalam bank ada 100 juta. Jadi 10 juta tu tengah susah sangat. Kalau kita, kau bagilah selai kat aku. Kan? Saya jumpa ramai dah orang kaya. Memang kalau kau berbual dengan dia tak tahulah. Ada sekali tu saya pergi PKNS Shah Alam, PKNS. Masa tu PKPB. Saya ceramah dia kata, Ustaz kalau nak beli rumah Ustaz, inilah time dia Ustaz. Tengah murah ni. Oh ya ke? Berapa? Dalam 1.2, 1.3 je. Kau hilang akal kau cakap dengan aku macam ni kata. 1.2 tuan dia cakap murah kan. 1.2 juta. Kita kalau belilah 1.2 juta tu, memang tak ada perabot dalam rumah tu dah. Kosong je. Tak ada berapa. Wayar pun terkeluar lagi. Bang, makan bang. Pergi kat dinding. Jilat kat dinding tu. Nak makan pun tak boleh dah. Macam tu lah keadaan. Tapi pada orang kaya, benda tu biasa. Dia kata murah tu sebab biasanya 4-5 juta ke. 1.3 murah. Macam RM1.30. Ada satu datuk tu. Kaya betul. Datuk Seri. Muda lagi. Dia baru kahwin. Saya tak nak cerita siapa nama dia. Saya selalu kuliah kat rumah dia. Bila saya kuliah kat rumah dia, dah lah yang lambat tu janganlah. Saya kuliah kat rumah dia. Rumah dia besar. Ada swimming pool. Ada apa. Ada surau. Dia buat surau. Cantik. Lelaki perempuan boleh semayang. Dia buat proper betul. Saya masa tu naik Azia. Mana aku nak parking? Cari yang sepadan lah. Tak ada motor kereta Malaysia dah. Porsche. Ada Peugeot. Jaguar. Boleh. Aku parking sebelah Jaguar. Jaguar Pro 2. Okey. Parking sebelah tu. Bila ceramah tu, dia punya hall dia, hall kat rumah dia saya ingat daripada dinding ni, sama dengan surau ni. Ni hall dia panjang. Dengan si TV atas tu, besar. TV dekat dinding. Macam ni tengok ya Allah kata. Saya ceramah dekat hall rumah dia tu. Habis ceramah saya kata, besar rumah Datuk ni. Tu agaknya mahal lah. Tak ada lah Ustaz. Masa saya beli dulu murah lagi. Masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya ke salah dengar? Cakap. Ke dia salah jawab? Dia cakap. Tak, dia tak ada bersalah pun dia cakap tu. Biasa yang muka dia. Ada satu datuk tu. Dekat Kajang. Datuk tu baik lah. Datuk, dia tak sombong pun. Baik. Dia bagi saya rasa ada satu kopok tu. Sedap tak kopok ni Ustaz? Sedap. Alhamdulillah sedap kopok ni. Itulah tu. Isteri saya pun cakap sedap tu yang kita orang beli kilang tu. Pula kau beli kilang dah. Kalau sedap kau belilah kopok tu banyak. Kau beli bagi kawan kau, bagi saudara makan. Dia beli kilang tu. Aku tak tahan. Aduh. Tak, macam tu lah kalau kita nak berbual dengan orang kaya. Ni orang tanyalah Timbalan CPD. Bila dia campur dengan orang kaya, dia tahulah perbualan dia tu memang tak ada main macam kita RM10, RM15 tengah ni, tak ada. Iya tuan-tuan. Dia orang kalau duit dalam poket tengah RM1,000 tu tengah pening kepala tu, kita okey lagi RM1,000 ni. Nak makan mana? Cakap aja mana? Doli, jom. Satu-satu kedai kuih tiaw, pintu automatik. Kat situlah yang bapuk tu kau tangkap lah bapuk tu kau ram tu aku tengok. Aku tak boleh lupa tu bapuk Doli kuih tiaw ni. Dia duduk sebelah aku ni duduk, aku dengar dia cakap tu. Samsul Debat. Geram. La ilaha illallah kata. Aku tujah muka kau ni kan tahulah. Geram betul kau. Tapi sedap kuih tiaw Doli tu, sedap. Sukalah saya makan. Dulu saya pernah main takraw dulu. Main antara open takraw masa tu anjuran majlis pemenang Taiping. Pernah lah main kat Dewan tu. So betul yang makan kat tu, sabarlah. Dalam ramai-ramai tak ada perempuan kau yang gambar kat aku ni. Perempuan yang nak beramal dengan Sembat semua tu tua. Yang tu tua tu pandai lah tu bergambar macam ni. Cik nak ambil gambar je. Ambil gambar ni Elah. Senyum. Ini tangan ni.
Naik tu. Anda betul. Iya. Ada satu dekat Politeknik Melimau. Samsul Debat kan. Ada juga budak muda. Samsul Debat. Itulah mak saya minat betul. Mak dia yang minat. Bukan dia. Tapi itulah. Balik pada kisah ni. Maknanya, yang penting kita mensyukuri nikmat yang kita ada. Tuhan akan bagi lagi. Dan kerja pula merupakan satu kesungguhan. Kena ada sungguh-sungguh. Sebab bila kerja tu, kita kena ingat ibadah ni macam mana nak kaitkan kerja sebagai satu ibadah. Ibadah ni ada dua. Satu ibadah khusus, satu ibadah umum. Ibadah khusus kita tahu semayang. Kita tak boleh ubah dah tu. Dia punya kaedah ada sama. Dia tak ada, disebabkan aku timalan OCPD, aku sembahyang subuh 8 rakaat. Tak sama dengan orang. Tak ada. Sama semua dua. Subuh, nombor telefon kita kan, nombor kontak kita dengan Allah Ta'ala 24434. Tu nombor dia. Ikutlah. Tak ada tukar dah. Puasa di bulan Ramadan sama. Kecuali lelaki yang Allah bagi cuti. Ada yang ngangguk tu, sabarlah aku. Orang perempuan bagi cuti kan, Allah Ta'ala bagi ABC, Allah bagi cuti. Adakah puasa tu betul? Tak, terbit fajar sampai terbenam matahari sama. Tak ada dah, sebab dia polis trafik, dia pendek sikit masuk. Tengah hari dah kat kedai babu dia amal. Polis trafik dia nampak macam ramai sebab dia round. Lepas tu kan motor ni pula sama. Motor nampak macam ramai. Wahal adalah berapa biji motor polis trafik tu. Betul tak? Tak, dia sama semua. Oh tak ada dia. Disebabkan dia timbalan ketua polis, dia memangku pula OCPD dah mula dah nak cuti sebab nak pencen. Kan, dah timbalan OCPD dia puasa lain dengan orang. Ya ke tuan? Tuan Azlam macam mana? Itulah dah seminggu tak buka ni. Seminggu tak buka dah. Dahsyat dah. Tak, sama semua. Sebab dia khusus. Umrah, haji kan. Tak nampak ni sebabkan kes Covid makin tinggi. Tahun ni umrah buat dekat Shah Alam je. Tak ada. Tetap kena pergi tanah suci. Betul tak? Tetap kena pergi tanah suci. Saya 2 tahun tuan punya takut yang jolok tu. Dia jolok kan panjang, lepas tu masuk dalam. Mana pergi batang tu? Dia merayau ke dalam tu macam kan. Saya takut dia tarik, dia tinggal depan ni. Mana pergi dalam tu kan. Saya takut tu. Jadi 2 tahun, sampaikan saya ada job ceramah dekat Astro pun. Dia suruh jolok, tetap pula kau bagi orang lain. Tak nak aku dah. Tapi akhirnya sebab nak pergi umrah, kena jolok. Malam tu tak tidur. Macam manalah jolok ni, ya Allah. Macam manalah jolok ni. Akhirnya jolok juga. Lega dah. Sampai ke umrah, rupa balik sampai ke lain kena jolok lagi. Jolok lagi kok. Kan? Itulah dia. Tapi alhamdulillah kan, selesai tuan-tuan. 2 tahun saya tak pernah kena, alhamdulillah lah kan. Sebab doa orang keliling kan. Itulah dia. Agaklah kan. Harap-harap tak nak kena tu. Kuarantin pun macam ni. Mandang siling, mandang dinding. Tekan TV, bab sorok je keluar. Gambar tak ada. Ni pakai niat. Ni TV ni tu. Lain macam suasana tu. Kuarantin. Itulah dia. Akhirnya apa dapat jumpa masyarakat balik. Kan? Dapat jumpa. Itulah dia. Bukan senang kan, bukan senang. Semua orang bukan senang. Termasuk terutamanya polis. Sebab saya kerja rapat dengan polis tu yang saya tahu memang bukan senang jadi polis. Sebab dia merupakan satu penyangan. Tetapi bila kita sebut ibadah umum, ni yang polis kena ambil. Ibadah umum adalah apa-apa benda baik, dengar benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Saya ulang balik. Benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Contoh, apa kerja kita kena buat hari ni? Hari ni kita kena kawal lalu lintas dekat ni. Pergilah. Polis trafik pun naiklah. Dia kata, dia start motor, ya Allah, aku niat kerana-Mu, ya Allah, ini amanah untuk aku, ya Allah, mudah-mudahan boleh pahala. Dia pun start motor. Bismillah dia start motor. Baca, cari buku Hidup dengan Bismillah. Cari buku tu. Kita baca Bismillah tapi kita terlupa niat. Kerana Allah tu kita sebut aja tapi dia jadi prosedur aja. Tuan, prosedur.
Nampak? Saya pernah sekali hantar klaim ceramah baka-baka. Hantar ke Bukit Aman. Klaim tu kena hantar ke Bukit Aman. Ya Allah, sorry, handphone kau nak tinggal dalam kereta, tak boleh buat masuk. Semua tinggal masuk. Lepas tu aku nampak apek tua ni apa kojo Apek tua tu menentang dengan topi besar tu, tukang kebun tu. Lepas tu keluar pistol letak dalam makul tu. Aku tahu. Lain macam polis ni kalau menyamar ni. Muka macam apek tua macam tu, selenge yang muka. Saya pun masuklah dekat ruang tu nak hantar borang klaim tu kan. Tengah hantar tu orang tu berdiri macam mana, pak. Aku pun pusing, aku kalau semua orang bangun, pak ni aku pun macam ni. Rupa ketua polis negara lalu. Dengan aku pun tabik. Aku rasa dengan aku pun kena tabik, aku tabik lah. Macam tu lah nak ikut peraturan punya takut dengan aku. Takut masuk dalam tu dah. Iya, orang tak biasa kan. Macam tu lah. Hantar borang klaim. Masa tu saya kerja kerajaan lagi. Jadi bila kita buat benda baik, contohnya kita jaga lalu lintas kan. Jaga lalu lintas. Naik motor, bismillahirrahmanirrahim. Niatkan Allah. Hati kena niatkan Allah ni. Pun pergi. Benda jaga lalu lintas ni benda baik tak? Benda baik. Caranya ni izin lah. Memang dia ikut tempat dia. Dia ikut masanya. Ikut kaedah yang dah diarahkan oleh ketua. Bab sampai pukul 12 dia jaga. Contoh sampai pukul 1 dia jaga. Habis dia pun singgah minumnya, dia pun balik. Singgah beli minuman, minum. Tak ada masalah, ada minum. Yang salah tu minum seminum-minumnya. Saya dulu masa jadi pengarah, saya yakin Tuan OCPD pun Allah Ta'ala ada bagi. Tuan Timbalan OCPD pun Allah Ta'ala ada bagi kekuatan kat kita ni. Satu kelebihan, kita minum kat tompek tu, kadang ada anggota kita pun minum situ. Apa berlaku masa tu? Saya sampai kat kedai tu, pengarah sampai, tengok penguatkuasa tu tengah berlungguk minum. Saya sampai, Tuan kita dah sudah dah, air penuh lagi ni. Tiba-tiba dah sudah kan. Jangan takut kalau kita memang minum je lah. Cuma jangan berlama-lamaan. Munasabah diri kita. Tak ada masalah, munasabah. Yang munasabah minum jangan berlama-lamaan. Berbuah-buah kosong, kurangkan. Minum, settle, pergi. Tak ada masalah. Ni sampai tak boleh minum lah. Sebab bila lama-lama bana, ada orang dekat kedai tu, tengok kita dah bangun, dia tak balik lagi. Tu yang tak sedap. Polis tu lah kerja kan, kerja dia pun minum yang kerja ayat. Orang Malaysia nak baik macam mana? Tu dia orang ramai tuduh macam tu. Salah tu salah apa? Salah kita juga. Jangan bagi peluang. Berhenti minum, memang kita nak minum. So tadi niat kerana Allah, maka dapatlah pahala. Contohlah macam saya, Tuan Razlam dengan Tuan Sabri. Kita orang ni nak bantu ibu-ibu tunggal seluruh Taiping. Ibu tunggal je kita tolong. Orang lain tak tolong dah, ibu tunggal. Anak yatim pun tak tolong dah. Memang ibu tunggal je. Fokus. Kami namakan persatuan kami ni PLP, Pertubuhan Lelaki Prihatin. Per cap pun kita tak ajak kerjasama ni. Memang kita je. Adalah beberapa kali kita pun bagi. Benda baik tak bantu ibu tunggal? Benda baik tak? Benda baik. Kami pergi dengan persatuan, pergi ramai-ramai, pergi hantar bantuan dan sumbangan. Kaedahnya diizinkan oleh Allah. Tetapi yang ketiga ni penting. Niat kerana Allah. Dapat pahala ibadah. Tapi contoh, katalah Tuan Razlam, Tuan Sabri dengan saya nak bagi, tiba-tiba ada satu rumah tu, tiba Tuan Sabri kata, Tuan Razlam, Syamsul Ahmad dan semua, rumah yang last ni you all tak payah pergi, saya cover. Wah, apa hal? Kita dah tertanya-tanya, apakah niat Tuan Sabri ni? Akhirnya bila diintai-intai, rupanya ibu tunggal yang last tu bukan kaleng-kaleng. Muka dia sikit-sikit nak macam Maya Karin dengan Luna Maya. Ni contoh. Dan orang akan fitnah tak? Akan fitnah. Tapi Tuan Sabri tak macam tu. Ni contoh. Tuan Sabri, kita yang suruh Tuan Sabri, rumah lah ni Tuan Sabri pergi soal, jangan, nanti fitnah nanti. Kita pergi sama-sama. Dia macam tu. Jangan macam tu. Macam contoh Robin Hood. Ingat tak Robin Hood? Kita kisah Robin Hood, legenda Robin Hood tu. Katalah dia Islam. Kita katalah, ni contohlah dia Islam. Dia gemar tolong orang susah. Betul. Benda baik.
Katalah dia niat kerana Allah. Baiklah. Tapi cara dia mencuri daripada orang kaya tu tidak diizinkan oleh Allah. Maka tak dapat pahala ibadah. Itu nak bagi faham. Duduk ini pahala ibadah. Dengan ceramah. Bukan bagi ceramah. Dengan ceramah. Pahala ibadah. Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Apakah ciri-ciri kerja yang nak dianggap sebagai satu ibadah? Pertama, pekerjaan disertakan dengan niat mendapat keredaan Allah, bukannya niat benda lain. Aku dah cas handphone penuh dah hari ni dengan ceramah ni, bukan apa pun aku nak selfie lepas tu. Nampak? Anda dah cas bateri penuh dah, nak buat, nanti kita buatlah boomerang. Macam-macam tuan-tuan. Aku yang paling pening kepala tu, ada orang perempuan ambil gambar ramai-ramai, lepas tu dia crop tinggal berdua, buat wallpaper. Mampus lelaki marah kat aku. Kan? Tu semua jaga. Kedua, pekerjaan itu mestilah perbuatan yang harus. Ketiga, tidak meninggalkan perkara-perkara yang wajib seperti solat. Ada orang tanya saya, kalau saya kerja Ustaz, saya kerja tapi saya nak solat duha, boleh ke tak? Boleh. Dengan satu syarat, minta izin ketua pejabat kita, ketua jabatan kita. Tanya bos kita. Bos, saya semalam solat duha sekejap, boleh tak bos? Bos, kalau hari-hari saya solat duha boleh tak? Boleh. Berapa lama? 5 minit macam tu. Okey, pergilah. Bos bagi pergi. Tapi paling baik ke? Paling baik sekali kalau bos izin, balik nanti, contoh balik pukul 5, kita baliklah 5 minit. Cover balik waktu. Sebab kena ingat, solat tu walaupun diizinkan, tapi solat itu kategori dia sunat saja, bukan wajib. Kerja hakiki ini amanah, itu lebih wajib daripada solat sunat duha tadi. Kalau solat wajib, fahamlah. Ini solat sunat. Jadi itu kena faham. Ada orang tanya saya, Ustaz kata rezeki tak pernah salah alamat. Tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat rumah saya? Itu soalannya. Aduh, pening pada aku. Saya kata itu bukan salah alamat tu. Habis salah apa? Salah orang yang duduk kat alamat tu. Pahala dia kata. Orang tu buta hati dia, saya kata. Sebab kita jangan ingat, nikmat ni, rezeki ni Allah bagi sama macam yang kita minta. Tak semestinya. Tuhan bagi rezeki, kadang mungkin Tuhan tak bagi kita naik pangkat, tapi Tuhan bagi kita anugerah himat cemerlang. Contoh, tak dapat anugerah himat cemerlang, jangan mungut. Mungkin Tuhan tak bagi tu, tapi Tuhan bagi suami yang romantik, suami balik yang memahami. Suami ni balik memahami ni. Sayang, dah, tak apa, biar abang sambung basuh pinggan. Jangan pergi masuk. Basuh. Suami basuh pinggan, seronok tak perempuan. Tu dengan tahap dengan uniform ni. Timbalan OCPD. Basuh pinggan bukan senang nak nampak tu. Contohlah. Tak ada. Saya dulu macam tu lah. Balik saya tolong bagi masuk. Walaupun tu lah sekali dalam 365 hari tu. Tapi gembira tak perempuan? Gembira. Sayang, ni abang dah booking dah. Ambil ni receipt ni, abang dah booking dah. Ni ambil surat ni, appointment hari Sabtu ni, pergi dekat spa muslimah tu. Buat apa? Buatlah urut, cuci rambut, pedicure, manicure. Pergi sana. Ya Allah, tak apa ke bang, anak-anak kita? Anak abang jaga. Ya Allah abang, susahkan abang je. Seronok tak? Seronok, tu rezeki. Suami tu mana dia susah abang pun. Abang bookingnya kau bayarlah sendiri, kau hajar tu. Ingatkan dia lah dia bookingan ni. Tak adalah abang dah bayar dah. Apa lagi? Menghasilkan kerja yang berkualiti. Itu juga ibadah. Dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Dan juga berasaskan prinsip amanah, adil dan bertanggungjawab. Ini memang susah. Nak pula orang datang kan. Orang datang nak jumpa. Tolonglah settle tuan. Ni dah siap dah duit zak. Bukan senang. Jangan cakap kita baik sangat. Saya sendiri pun selalu pesan kat diri saya. Itu sebab bila kita nampak ada orang kena tangkap rasuah, dia tuduh rasuah dalam TV, jangan kita cakap inilah dia tak bersyukur, inilah dia, inilah orang tak sedar diri. Jangan cakap macam tu. Sebab orang tu baru dituduh, belum tentu salah betulnya lagi. Itu pertama. Yang keduanya, kita kena doakan apa? Ya Allah, jauhkanlah aku daripada ujian seperti ini.
Kadang-kadang kita tak nak pun. Orang tu datang dia nak fitnah kita je. Ada banyak polis selalu kena macam ni. Dia tuduh ni, polis ni sekian-sekian siap nombor anggota lagi. Dia bagi nombor ni, maka dia ni sebenarnya telah pun menerima rasuah sebanyak RM500 daripada kedai ni. Kebetulan memang kita pergi kedai tu. Tapi kita tak ada ambil pun. SPRM dapat macam tu, detail macam tu, datang terus. Saya ingat anggota saya dulu, anggota penguasa saya dulu pernah kena tanya. Saya jawab lah, saya cek, saya tanya balik staff saya, tanilah, dia tengok lah, check lah, dapatlah bukti kukuh ni, semua orang boleh cakap, saya kata. Itu sebenarnya. Bukan senang, buat baik memang bukan senang. Kalau tidak, tengok perjuangan Nabi nak sampaikan Islam kat kita. Senang ke? Bukan senang. Susah. Kena baling batu, orang nak bunuh Nabi, tawarkan 100 ekor unta untuk kepala Nabi. Bayangkan. Bukan senang. Ya. Jadi itu sebabnya kita kena mengejar rezeki yang halal. Sebab itu merupakan satu perjuangan. Dan mengejar rezeki yang halal ni, nak pula jadi polis, kerja tak tentu masa. Betul tak? Kenalah kerja sampai malam, sampai tengah malam, sampai pagi tak balik. Abang malam ni tak balik kot. Orang perempuan. Kau pun tak faham dia cakap apa. Halo. Dia kata nak pergi pasar malam, kata nak makan sama-sama, benda dah. Nampak macam mana arahan, betul tak? Itu apa dia? Pengorbanan. Sampai satu tahap tu macam saya kan, isteri saya pun komplain. Ceramah. Saya cakap, abang ceramah ni yang rasa ni dalam 4-5 tahun lagi rasanya. Kok lama pun lah. Besok aku dah duduk rumah, kau jangan muntah tengok muka aku dah kat rumah je tu. Tu jangan kan. Jangan, kita buat yang terbaik. Selagi boleh kerja. Tanyalah orang-orang yang nak pencen, orang yang dah pencen, tanyalah. Ya Allah, tiba-tiba dah nak pencen. Besok pencen lah. Pencen betul-betul. Betul masuk rehat. Janganlah masa kerja ni kita nak rehat, tak kenalah. Kerja sungguh-sungguh. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 172, wahai orang-orang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kamu hanya beribadah kepadanya. Nabi tahu dah, cari rezeki yang halal. Nabi pesan, carilah rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Jangan risau, cukup. Kadang-kadang kita cari rezeki halal, kita bagi duit anak belanja kan tak boleh bagi. Anak orang tu sampai RM10 sehari. Ada anak orang tu RM20 sehari pun ada. Ada yang RM50 sehari pun ada. Betul tak? Tapi kita bagi anak kita, Along, mama boleh bagi ni je. Nyampah aku orang Taiping ni mama. Tak padan dengan kampung Taiping mama. Samsul Bat mau kampung. Yelah perbandaran Taiping sekarang kan. Nah mama boleh bagi RM2 je. Contohlah. Anak tu kata, tak apa mama, hari ni duit ni Alung masuk dalam tabung. Salah, Alung puasa. Ya Allahu Akbar. Cuba fikir, dia puasa sunat Isnin Khamis, RM2 sikit cukup berkat anak puasa. Petang tu mama apa dia? Apa belum buka lagi kan? Tak adalah, nak tunjuk kat mama ni. Mana ni? Rizal Peksa dapat nombor 2 dalam kelas. Allahu Akbar. Sejuk tadi. Itu maksud berkat. Kita sekarang perjuangan kita kerja polis ni satu je. Kita nak bekerja sungguh-sungguh, ikut prosedur. Tak boleh lah. Kalau boleh. Itu saja. Kalau orang buat rayuan, mana yang boleh bagi rayuan, bagi. Macam contoh, dah habis tempoh, dia nak bayar compound. Itu kan nak bayar compound, kita bagi tempoh sampai bulan, sampai berapa bulan itu? Bulan berapa tutup itu? Bulan 12. Selepas pada tu tamat tempoh. Kan? Kita bagilah diskaun sebelum tu. Tapi kalau selepas tu dia merayu, boleh lagi tak bagi? Boleh lagi tak bagi? Boleh tak? Boleh, tapi mungkin kena jumpa pegawai sendiri pula kan, kena sign. Itu merujuk pada orang yang terlupa. Contohnya aku. Samsul Ubat tak bayar lagi compound tu. Kan?
Tak adalah. Tapi betul lah. Maknanya ikut prosedur. Jangan, ni tak ada hal lah, ni. Kau bayar yang aku sikit. Tu masalah tu. Yang tu kita tak nak. Cari keberkatan. Cari keberkatan. Dan untuk mendapatkan rezeki yang baik, pastikan caranya pun baik. Macam tadi yang kita ceritakan, kaedahnya kena baik, jangan mencuri, jangan duit rasuah dan sebagainya. Dan saya nak kongsikan juga, apakah tanda-tanda rezeki diberkati oleh Allah Ta'ala. Ada 7 tanda. Yang pertama, kita akan merasa cukup dengan rezeki yang ada. Malahan kadang-kadang rasa terlebih pula. Tapi orang yang rezekinya tak berkat, dia rasa tak cukup. Suami isteri dua-dua kerja, tak cukup lagi. Pernah tak orang perempuan, dia bayar bil, bayar tu, bayar ni, tengok berlebih lagi. Apa lagi aku tak bayar? Pernah tak macam tu? Rasa dah bayar dah semua. Berkat rezeki aku. Rupanya bertukar wallet dengan suami. Suami pula tak cukup. Mana lagi aku tak cukup ni? Dia wallet suami isteri sama punya. Gambar yang beza. Dia tak perasan. Dia tersapu. Dah jaranglah berlaku. Tapi kalau berlaku lah kan. Yang kedua, bila keadaan dalam keluarga stabil. Itu juga tanda berkat. Maknanya balik happy. Balik rumah tenang. Balik rumah tak kusut. Tanggungjawab isteri pun dia jaga. Jangan main-main. Itu sebab hari tu saya ceramah untuk IPK Sabah. Ada seorang tanya, Ustaz macam mana ya? Ada suami yang gemar bagi alasan. Dia kata apa tau? Dia kata, saya ni anak lelaki, saya kena utamakan mak saya daripada awak. Selalu tak dengar ayat tu? Saya anak lelaki, saya kena utamakan mak saya daripada awak tau. Saya anak lelaki sulung, saya nak utamakan mak saya daripada kamu, daripada awak. Tahu, awak ni isteri je, tu mak saya. Wah, pernah tak dengar ayat tu? Untuk makluman, dalam bab nafkah, suami kena utamakan isteri dan anak dulu, baru mak dia. Kena ingat. Mak dia punya hangguk. Tapi betul. Tapi tetap lelaki kena buat baik dengan mak dia. Cuma bab nafkah kena isteri, anak-anak, baru mak. Sebab mak tu ada suami dia. Kalau mak tu ibu tunggal, memanglah kalau mak susah kita kena tolong. Tapi kena utamakan isteri dan anak. Sebab itu tanggungjawab utama suami. Tu sebab orang lelaki kena fikir dulu sebelum kahwin. Contoh berlaku pertembungan, bagilah. Itu yang kadang-kadang mak terasa tu. Kau dulu sebelum kahwin kau bagi mak 500 sebulan. Sejak kahwin ni kau bagi 200 je. Mak pula cakap. Itulah mak tahu kan saya ada tanggungan sekarang. Isteri. Lepas tu setiap tahun beranak pula tu. Tahulah macam mana. Bagi salam jadi. Contohlah. Kan? Tu sambil-sambil balik kerja tu mak 4 orang tu. Contohlah. Jadi itu sebabnya kita kena nak kahwin ni kena mampu. Maksud mampu tu termasuklah dia rasa walaupun dia kahwin dia masih tak abaikan mak dia. Itu yang bergaduh tu. Ingat kata-kata tanggungjawab alumnya. Kau orang adik-beradik ni kita kata tolong mak, nampak? Tu ayat tu timbullah bergaduh lah. Dia macam benda tu yang ramai tak tahu. Orang perempuan pula ikut orang kat rumah, tanggungjawab dia apa dia? 2 je. Orang perempuan dekat rumah 2 je. Melayan suami, melahirkan anak. Tu je. That's all. Betul. Dari segi agama ni, layan suami, melahirkan anak. Tu dia. Basuh baju, basuh pinggan, gosok baju, kemah rumah, basuh bilik air, kemah rumah. Semua kerja orang lelaki. Mak dia mula tiba rasa gelombang semangat dia tu. Cuma cuma tu tak sedap tu. Tak, cumanya orang perempuan banyak bantu suami. Dengan penuh rela hati orang perempuan tolong suami buat benda tu, memangku tugas tu. Sebab orang lelaki takkan mampu buat. Betul tak? Tu sebab orang lelaki kena terima kasih, kena appreciate. Masihlah yang sudi. Ya Allah, banyaknya baju yang basuh ni. Alah washing machine-nya, you banyaknya nak lipat.
Tak apalah bang, untuk keluarga kita juga. Penat-penat pun kena buat kan. Kalau tidak, siapa yang nak buat? Yang perempuan nak lelaki cakap tu, sian bini abang. Dia nak ayat tu. Tu yang bila suami tak cakap kau buat, tak reti, dia kata, penat lah hari ni. Haduh. Dia kata. Dia akan explain walaupun kau tak tanya. Banyaknya baju nak lipat. Dah. Lepas tu kau gemar tanya satu soalan kan. Kau dah sental bilik air, kau tanya lelaki kau. Nampak tak beza? Perasan tak dalam bilik air tu? Kita dah huru-hara dah. Dia tahu koncing, bengak, mandi, keluar. Bang perasan tak dalam bilik air tu? Kau renovate ke? Dia kata. Kau orang jangan tanya orang lelaki tak perasan benda-benda macam tu. Kau tukar langsir tu 3 kali sehari pun dia tak perasan. Semalam tukar kali lain, ini tukar kali lain. Kau percayalah lelaki ni jarang yang perasan. Kan? Itu sebabnya orang lelaki kena appreciate orang perempuan. Orang perempuan tanggungjawab dia melahirkan anak dan juga melayan suami, itu saja. Layan suami. Faham? Apa kau gelak pula? Tercakit kau gelak. Lelaki duduk je, terus hidangkan air. Macam ni nampak? Ini namanya adab. Gelas siap dengan alas. Jemput minum bang, walaupun tak kena pasangannya, janji ada. Dia dah dengar ceramah aku tu, dia siapkan alas tu. Kalau tidak macam ni, dia memang tegaknya. Jemputlah minum bang. Betul, dari segi adab kan. Faham? Dia pun terima. Yalah. Bismillah. Nampak? Macam tu layan suami. Nampak suami masuk dalam bilik, kau berlari masuk dalam bilik. Abang, ada apa-apa boleh saya bantu? Betul. Betul ni. Kita tengah basuh baju ni pakai washing machine yang semi auto, semi auto. Yang sebelah ni basuh, sebelah ni kering tu. Ingat tak dulu? Lepas tu dia tak gerak kan, kita pakai lutut tu, boom, tak boleh gerak kan. Ingat tak? Ingat ke tak? Mana pernah jadi tu? Tahu. Kan? Jadi, lepas tu tengah wasuh mesin, nampak suami bilik, bang, ada apa-apa boleh saya bantu? Ada. Tak apa. Pergi sambung kerja kau. Pahala. Sebab kita dah tanya. Ataupun bang, ada apa-apa boleh saya bantu? Ada. Kau baring sekarang. Sebab suami nak ukur panjang kita berapa. Dah lama tak ukur. Yang faham, tak faham sudah, lantaklah. Iya. Dia akan rasa cukup, dia akan rasa bahagia, dia akan rasa stabil dalam rumah tangga dia. Bila suami balik kan, dia ulurkan air ni, abang, lama kita tak pergi cuti kan? Nampak? Suami pun cakap, betul juga. Rasa-rasa kat mana best cuti? Kalau boleh nak lah luar negara, nak rasa juga. Boleh. Kat mana tu? Bapak pergi UK ke? Australia ke? Boleh. InsyaAllah lah. Abang pun plan lah tu. Abang dah plan dalam tahun 2050 so pergilah. Suami muka selamba. Tak, suami kena faham. InsyaAllah lah. Ada rezeki tak ada. Ada rasa terkadang hujung tahun ada. Tiket taman murah ni ada. Kita pergilah. Okay? Terima kasih bang. Perempuan dengar macam tu pun dah ni. Kan? Ini macam bang, lama tak cuti. Cuti ke kerja kau? Kau tahu aku susah nak cuti. Jadi tak stable lah keluarga tu. Nampak tak? Ya. Itu je sebenarnya orang perempuan. Keluarga stabil ni macam tu. Bang, apa dia? Suami balik ni tanya soalan, baru balik. Dia memang baru balik, kau tanya lagi buat apa? Baru balik bang, tak, baru nak pergi. Buta? Bang tu kau dah 20 tahun, 30 tahun kahwin dengan dia, kau boleh tanya, abang nak minum apa? Kau tak tahu dia suka minum air apa? Tahu tak suami kita minum air apa? Tahu? Kau tanya lagi, abang nak minum air apa? Ambil lah kencing apa, air kencing tikus ke apa semua, kau bawa, kena keluar. Dia marah lah tu.
Cakap ni abang, saya nak buat air untuk abang ni. You want coffee, tea or me? Oh my. Itu mahal tu. Tak apa. Kau tenang tidur. Bagi abang kopi or ais. Iya, bahagialah rumah tangga. Tu ya sebenarnya. Panggil dengan nama mesra. Tengok Nabi dulu dengan isteri Nabi macam mana. Ya Humaira, wahai pipi kemerah-merahan. Boleh buatlah. Wahai pipi, tak apa pipi kau ni, tak tahulah. Tak tahulah jenis pipi apa. Kemudian isteri Nabi panggil apa? Ada apa ya Rasulullah? Tengok pangkat Nabi panggil ni. Dia panggil pangkat isteri kita. Wahai isteriku. Macam tu. Jangan pangkat kerja dia. Wahai pengurusi perkep. Setiausaha perkep semua lah. Setiausaha berdahari perkep semua sebut lah. Wahai pembantu takbir grade N19. Benar ni. Siap grade lah. Ilah lo tahu kan. Tak payahlah. Mana panggil isteri. Wahai isteriku. Wahai suamiku. Kau laki kau jauh kilang. Wahai operator pengeluaran. Kau hajar kau kan. Contohlah kan, suamiku sudahlah kan. Betul, stabil, anak pun pandai. Yang ketiga, bila terasa mudah nak jaga solat, nak semayang tu senang. Mari kita solat sama-sama. Okey, ni tak anak tu, cepatlah semayang. Semayang anak menyaut. Mudah jaga solat. Keempat adalah rezeki apabila orang keliling kita senang dengan kita. Itu tanda rezeki dia berkati. Kita bekerja tu, suasana kerja tu seronok aja. Kawan-kawan kita, kawan-kawan nak tolong kita, ada je kan. Kadang-kadang kita cuti pula rasa tak seronok. Pernah tak? Kita bercuti, lepas tu kat rumah rasa lagi best kerja, betul tak? Ramai orang macam tu, bila dia dah seronok kerja. Dia kadang dia cuti tu terpaksa cuti sebab memang urusan tak pandai elak kan. Saya staff saya dulu kan, saya paling pantang kan. Tak apa benda sebab cuti. Urusan di bank. Aku tak boleh baca betul lah sebabnya. Bercuti kerana urusan di bank. Asal kau nak pergi jumpa Gubernur Bank Negara. Kau nak bontang paperwork untuk membangunkan ekonomi negara kita Malaysia ni. Sampaikan kau satu hari kau tak boleh datang pejabat. Sedangkan urusannya keluar duit. Ya, bukan lama-lama sangat. Pagi sampai tengah hari dah settle. Sudahnya kadang urusan tak apa bondo tu. Urusan di JPJ. Apa bondo? Renew lesen. Waktu makan pergi sekolah jam boleh settle. Saya memang cerewet macam tu kan. Garang jugalah saya jadi pengarah tu dalam galak-galak. Saya masalahnya, saya ni dulu marah staff saya tak marah direct joget-joget ni, tak tahu. Saya semua sindir tu nak tetangga telinga tu. Saya jadi pakai bahasa kiasan. Tapi mana kalau saya tanya soalan pertama tu, mana nak kondor kat 23 tu kan. Itulah, kerjalah elok. Kan? Bila kita rasa senang tu tanda rezeki berkat. Kemudian kelima, bila anak-anak kita cemerlang dalam pelajarannya. Itu pun juga, ataupun anak kita mudah menerima ilmu. Itu juga tanda rezeki diberkati. Alhamdulillah ya, Alung dapat 11A daripada 10 subjek. Ya Allah. Pecahan tak wajar tu. Berlebih pula kau punya A daripada subjek kau ambil. Terlebih print dengan. Pandai anak abah ni. Ya. Kan? Sebab apa? Anak-anak kita dapat rezeki yang halal daripada kita. Dia belajar pandai. Saya tanya anak saya dalam ramai-ramai tu ada seorang nak masuk sekolah tahfiz. Masa tu dia masuk masa darjah 4 dia masuk tahfiz. Dia masuk sekolah tahfiz tu darjah 4. Tapi tiap-tiap minggu boleh balik. Masa tu tiap-tiap minggu boleh balik. Baru seminggu dia pergi. Dia balik, dia beritahu apa? Bah. Dia. Baru seminggu pergi pasal tahfiz ni. Dia balik, dia cakap, bah, abah tahu tak? Apa dia? Kiamat tak lama lagi tu. Oh, tu baru seminggu tu. Saya pun cakap, nasib baik kau cakap. Kalau tidak, memang bah tak tahu. Saya cakap macam tu lah. Tapi bila kita dengar dia cakap macam tu, Alhamdulillah. Tu baru dengar satu poin. Bah tak? Kita nampak anak kita darjah 5 ambil wuduk kan. Comel. Allahu Akbar. Bismillah, kita tengok Allah anak aku. Bah. Sejuk hati. Lepas tu anak dia tanya, Mama dah makan ubat ke belum? Ni nampak tak sihat ni. Allah anak aku. Betul tak? Susah nak jumpa budak macam tu sekarang. Yang ada, Mama, Wi-Fi password.
Budak hari ni jam tu, dia tak jam dulu. Orang dulu dia tanya, mak ada apa-apa nak beli barang tak? Kalau ingat nak pergi kedai jap, nak beli pensel, mak nak beli apa-apa tak? Dulu jam tu. Shalom pergi beli barang. Sikit je. Apa dia? Ni. Tu. Ni. Belilah satu kedai. Rumah ayat dah. Budak sekarang. Kemudian yang keenam, kalau rumah kita rajin diziarahi, itu tandanya rumah kita diberkati. Tapi tidak termasuk yang tin. Lazada, Shopee, semua tu tak kira. Itu dia hantar barang, kau yang kira. Dia ziarah rumah kita. Yalah, hari tu PKP 2 tahun. Baik, cuba kita tengok. 2 tahun PKP, orang tak datang rumah kita, tak apa. Tengok macam mana keadaan rumah kita. Cuba tengok. Dia punya suram tu lain tau. Walaupun kita boleh tengok TV, kita rasa lesu, betul tak? Sebenarnya tu, kita tak ada interaksi dengan orang luar. Tu beza dia. Kan? Dan begitu juga yang ketujuh adalah apabila doa kita senang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu dia. Dalam mencari keberkatan bukan satu benda yang senang. Nak pula jadi polis, anggota polis, banyak pengorbanan yang perlu dilakukan. Pengorbanan pertama pada diri sendiri. Kadang diri kita rosak, diri kita sakit, diri kita apa. Saya jumpa di Tanah Suci baru ni, bekas polis, komando yang terbabit ni, nampak kesan sampingan pada dia tu, dia punya sakit tu sebab lepas dia dah menanggung waktu dia susah waktu polis dulu. Nampak bila dia dah tua, dia sakit sana, dia sakit sini, nampak. Tapi dia tak putus asa untuk mengerjakan umrah gitu. Saya nampak dia buat. Bukan senang. Yang tentera kan, saya tengok itulah yang paling besar sekali itulah askar dengan polis lah, yang saya nampak lah. Polis lagi, polis dengan tak tahulah apa function semua dia pergi. Bayangan yang mengatasi masalah ancaman pengganas yang Jamalul Kiram tu, polis juga. Orang boleh kritik apa juga, orang boleh cakap apa juga, tetapi you all jangan patah semangat. You all bukan buat benda tak baik, buat benda yang sangat mulia. Menjaga keselamatan dan keharmonian negara. Itulah yang you all buat. Yang mana orang yang seperti Syamsul Debat ni tak boleh buat. Orang yang biasa ni tak boleh buat. Dia tak tahu backlog case berapa banyak polis nak kena jaga. Dia tak tahu. Orang tak tahu. Orang tak tahu yang polis tak tidur malam nak selesaikan benda tu. Tapi dia orang boleh cakap polis tak buat apa-apa. Dia tak tahu polis ni nak mengendap, nak tangkap orang tu punya susah. Tapi lalah bila dapat tahu punya aduan tu palsu. Polis hadap benda ni. Berapa banyak. Kadang-kadang polis tu nak menghadap masalah, rupanya masalah kejiranannya, bukannya masalah jenayah apa pun. Tapi polis layankan juga. Sebab cepat betul. Cepat dan betul. Dan polis salah, dipersalahkan untuk semua. Sabar banyak-banyak. Sebab you all sedang buat satu tugas yang paling mulia sekali, yang mana tak boleh dilakukan oleh sebarangan orang. Yang paling penting, yang terakhirnya, yang paling penting, jangan lupa hidup dengan bismillah. Maksudnya apa? Niat kerana Allah. Jangan bergantung pada manusia. Ini saya pesan pada semua dan diri saya sendiri. Ramai orang bila dia dah ambil rasuah tu, maknanya dia gantung dengan manusia. Bila dia pecah amanah, maknanya dia bergantung dengan manusia. Bila dia buat benda-benda tak elok, dia menyalahgunakan kuasa dia sebab apa? Sebab dia bergantung pada manusia, dia tak percaya pada Allah. Kebergantungan pada manusia, kita akan kecewa, termasuk orang perempuan. Orang perempuan terlalu bergantung, percaya pada seorang manusia, dia akan kecewa. Percayalah pada Allah. Allah Maha Kuasa untuk jaga segala-galanya. Jangan berhenti doa, ya Allah berikanlah yang terbaik untuk aku, ya Allah peliharalah aku, ya Allah daripada benda-benda yang tak baik ni, Allah jagalah aku, ya Allah bantulah aku, ya Allah bantu aku, ya Allah. Minta dengan Allah banyak-banyak. Ya, minta dengan Allah banyak-banyak. Berapa ramai orang kalau bergantung dengan manusia, kita akan kecewa, betul tak? Kita harap pada orang tu, tapi orang tu kecewakan kita. Pernah tak berlaku? Nah, berlaku. Tapi bergantung pada Allah, kita tidak akan mengungut. Kita harap naik je menteri baru ni, menteri ni akan backing kita, contohlah. Belum tentu lagi. Sebab dia manusia. Dan banyak pula yang dia nak jaga dekat dalam kementerian dalam negeri tu. Banyak yang dia nak jaga.
Jadi jaga hubungan kita dengan Allah. Ingat pesan Nabi tadi. Nabi dah pesan, manusia kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Ingat. Yang kedua, Nabi kata manusia yang paling kaya adalah manusia merasa cukup dengan apa yang dia ada. Ketiga, saya nak pesan, hidup kita ni adalah antara B dan D, birth and death. Kelahiran dan kematian, B dan D. Hidup kita ni antara B dan D. Tengah-tengah ada apa? C. C itu kita ada choice. Kita ada pilihan nak hidup yang macam mana. Kalau kita pilih hidup nak terima rasuah, kita pilih hidup untuk terima duit-duit yang tak baik, percaya cakap saya, hidup kita akan dibelenggu oleh manusia yang tak tanggungjawab ni sepanjang-panjang kita berkarier. Dia akan pegang kita, dia akan hugut kita, dia akan takut-takut dengan kita. Kalau boleh jangan terbabit dengan benda-benda yang sedemikian. Dan begitu juga hidup kita dalam dunia ni sementara sifatnya, apatah lagi yang ada di dalam dunia. Dunia ni sementara sifatnya, apatah lagi yang ada di dalam dunia. Dan saya tutup ceramah hari ni dengan satu ayat di dalam Al-Quran. Balik nanti boleh semak. Iaitu surah Asy-Syura ayat yang ke-20. Surah Asy-Syura ayat 20 ni Allah bagi tahu apa? Barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Faham tak? Kejar akhirat, kami akan tambah tu maksudnya apa? Dunia pun dapat. Siapa kejar akhirat, dunia pun dapat. Jangan risau. Namun, barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu. Malahan tidak akan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Maknanya mana nak? Kejarlah akhirat, dua-dua dapat. Kerja dunia dapat sikit, akhirat langsung tak dapat apa. Macam hari ni kan, kita datang, Nabi kata barang siapa yang datang ke majlis-majlis ilmu, maka Allah akan menggunakannya jalan-jalan ke syurga. Kita duduk ni, tiba-tiba mati, syurga. Sebab kita dah duduk dalam taman syurga. Mati tengah menuntut ilmu. Bayangkan, mulia darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kejar akhirat. Kejar akhirat. Walaupun bekerja, jangan fikir sangat pasal naik pangkat. Dapat naik pangkat, bonus. Tak dapat naik, syukur sebab kita ada kerja. Itu yang paling penting. Okey? Jadi, ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun ceramah sudahlah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membuat galah, nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik IPD Taiping menjemput, rasa nak junjung. Jadi tuan-tuan dan sekalian, itu saja daripada saya.